Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi kumpulan kami akan membentangkan mengenai perluasan pengaruh British dan tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajah, dan kami disedia oleh Madam Sauda. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu yang pertama Clarissa Mokpei, seterusnya Nurul Adila Syaira binti Muhammad Sdini, dan yang terakhir Nurul Idina binti Arifin. Tiba perebutan takhta kerajaan adalah selepas kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1871, telah timbulnya perubatan takhta antara Raja Ismail dan juga Raja Abdullah yang telah dibantu oleh British untuk mendapatkan takhta sebagai pertukaran kepada pengaruh politik dan juga ekonomi yang lebih luas. Hal ini juga turut membawa kepada Perjanjian Pangkor 1874, iaitu permulaan bagi sistem residen di negeri Perak. Kedua adalah pergaduhan di antara kongsi gelap Cina, iaitu telah berlakunya persaingan sengit antara kumpulan kongsi gelap Gihin dan juga Haisan yang bersaing untuk menguasai lombong biji timah. Di sini, British telah menggunakan peluang ini untuk mendirikan sistem pentadbiran yang lebih formal dan tersusun melalui sistem residen. Dan yang terakhir adalah kegiatan Lanun yang telah menyerang kawasan perairan di Selat Melaka sehingga telah mengganggu perdagangan maritim. Dan hal-hal dan juga peristiwa-peristiwa seperti ini telah menyebabkan kerajaan British mewujudkan satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Pangkor 1874. Perjanjian Pangkor 1874 merupakan salah satu peristiwa yang terpenting dalam sejarah tanah Melayu kerana di sini ia menandakan titik permulaan secara rasmi campur tangan British dalam sistem pentadbiran negeri-negeri Melayu, khususnya di negeri Perak. Perjanjian ini merupakan titik tolak kepada pengenalan sistem residen yang ditempatkan di tanah Melayu yang kemudian diperluaskan ke negeri-negeri lain dan telah membawa kepada penguasaan British di semenanjung tanah Melayu. Seterusnya, antara syarat bagi Perjanjian Pangkor yang pertama adalah syarat Perjanjian Pembesar-Pembesar Melayu. Melalui Perjanjian Pangkor, Raja Abdullah telah diiktiraf oleh British sebagai Sultan Perak yang sah, manakala Sultan Ismail pula diturunkan takhta dan diberi pencen sebanyak $1,000 sebulan dan sebuah jajahan kecil untuk ditadbir. Selepas Raja Abdullah yang sepatutnya menjadi pewaris tidak dilantik kerana dikatakan kurang mengambil berat tentang hal Ewan Negeri oleh pihak British. Sebaliknya, Raja Ismail telah diangkat sebagai Sultan oleh golongan bangsawan. Oleh itu, Raja Ismail bersedia untuk menerima residen British sebagai penasihat dalam semua perkara kecuali dalam hal-hal yang melibatkan agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Beliau turut bersetuju untuk membenarkan sebuah jawatan kuasa yang terdiri daripada pengawal-pengawal British dan 2 orang wakil kaum Cina untuk mengawal keadaan di kawasan perlombongan dan memastikan keamanan serta kelancaran ekonomi biji timah berjalan dengan lancar. Antara syarat yang kedua adalah syarat-syarat perjanjian pemimpin-pemimpin Cina. Selain masalah dalaman, Perak juga menghadapi masalah ketegangan sosial yang dikenali sebagai Perang Larut, iaitu perang di antara 2 kumpulan kongsi gelap Cina iaitu Gihin dan juga Haisan yang saling bersaing bagi menguasai kawasan perlombongan biji timah di Larut. Di sini, ketua-ketua Gihin dan Haisan telah bersetuju untuk menamatkan pertelingkahan sesama mereka. Ke atas tanah Melayu adalah telah berlakunya pengurangan kuasa Sultan dan juga pembesar-pembesar Melayu. Hal ini kerana sistem residen yang diperkenalkan telah mengurangkan kuasa Sultan kerana di mana Sultan telah diwajibkan untuk menerima nasihat daripada residen British dan Sultan hanya berkuasa dalam bidang-bidang yang melibatkan hal agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Kesan yang kedua adalah perluasan sistem residen ke negeri-negeri lain. Selepas Perjanjian Pangkor, British mula meluaskan sistem residen mereka di Selangor, Negeri Sembilan dan juga Pahang serta membentuk negeri-negeri Melayu bersekutu. Pelantikan residen British ini merupakan salah satu ketetapan terpenting dalam Perjanjian Pangkor, iaitu merupakan pelantikan seorang residen British di Perak yang dikenali sebagai J.W.W. Bush. Residen British akan bertindak sebagai penasihat dalam semua urusan pentadbiran negeri, terutama dalam hal berkaitan dengan kewangan, undang-undang dan juga ekonomi. Dan Sultan juga hanya boleh membuat keputusan setelah mendapat nasihat daripada residen British. Yang ketiga adalah kesan ke atas pembangunan dan juga infrastruktur.
British mula melabur dalam pembangunan infrastruktur dengan membina jalan raya, landasan kereta api dan juga pelabuhan bagi memudahkan pengangkutan biji timah dan getah dilaksanakan serta mampu dieksporkan kepada negeri-negeri yang lebih maju seperti Britain. Dan keempat adalah pengawalan British ke atas cukai dan juga sumber kewangan di negeri-negeri Melayu. Sistem pencukaian baru yang telah diperkenalkan iaitu hasil negeri akan dipusatkan dan dikuasai sepenuhnya oleh pentadbiran kolonial yang telah membawa kepada kehilangannya autonomi kewangan oleh pembesar-pembesar tempatan di mana pembesar tempatan tidak mampu untuk mengutip cukai daripada masyarakat tempatan. Dan yang kelima adalah kesan ke atas kemasukan buruh imigran. Di sini, British telah membawa masuk imigran iaitu orang Cina dan orang India untuk bekerja di lombong biji timah dan juga di ladang getah. Hal ini telah menyebabkan berlakunya perubahan demografi yang terbesar di tanah Melayu iaitu seterusnya kita akan pergi kepada penubuhan negeri-negeri Selat. Negeri-negeri Selat merupakan entiti pentadbiran yang dibentuk oleh British di tanah Melayu pada tahun 1826 hingga 1867. Dan pertumbuhan negeri-negeri Selat ini terdiri pada 3 buah wilayah iaitu Pulau Pinang, Singapura dan juga Melaka. Pulau Pinang merupakan negeri. Seterusnya, negeri-negeri Selat mempunyai struktur pentadbiran yang berbeza berbanding dengan negeri-negeri Melayu yang lain kerana ia adalah ditadbir secara langsung dan sepenuhnya oleh British. Di sini merupakan catat organisasi bagi pentadbiran negeri-negeri Selat di mana negeri-negeri Selat akan diketuai oleh seorang Gabeno yang tertakluk kepada Gabeno General British di India. Gabeno negeri-negeri Selat yang pertama adalah Robert Fullerton, di mana setiap negeri dalam negeri-negeri Selat akan diketuai oleh seorang residen konsular. Penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1896 telah membawa kesan besar terhadap politik, ekonomi, sosial dan budaya di tanah Melayu. Negeri-negeri Melayu bersekutu ini adalah terdiri daripada negeri Perak, Selangor, Pahang dan juga negeri Sembilan yang telah disatukan di bawah satu kerajaan pusat. Oleh itu, melalui sebuah persekutuan, negeri-negeri Melayu bersekutu ini dapat saling berkumpul dan digunakan bagi faedah bersama serta membangun negeri-negeri lain dengan menggunakan kos pentadbiran yang paling minimum. Yang pertama adalah bagi mengatasi masalah kewangan yang telah berlaku di negeri Pahang. Hasil pendapatan di negeri Pahang didapati tidak mencukupi untuk membiayai perbelanjaan pentadbiran. Oleh itu, pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu boleh membantu untuk memberikan ataupun menyalurkan bantuan kewangan kepada negeri Pahang oleh negeri-negeri kaya seperti negeri Perak dan juga Selangor. Negeri-negeri yang kaya seperti Perak dan Selangor dapat menyalurkan bantuan kewangan kepada Pahang dan saling bantu-membantu untuk memajukan sesama negeri-negeri tersebut. Yang kedua adalah bagi menghasilkan keseragaman dan juga kecekapan dalam sistem pentadbiran. Penyatuan perkhidmatan seperti pendidikan dan juga undang-undang dapat membantu untuk menjimatkan perbelanjaan pentadbiran kerana pengawal tinggi iaitu residen dan juga kaki tangan kerajaan tidak perlu dilantikkan secara berasingan di setiap negeri. Di samping negeri-negeri tersebut juga dapat memiliki kekuatan tentera yang mencukupi tanpa mengharapkan bantuan daripada pihak luar. Antara kesan penubuhan negeri-negeri Melayu bersekutu adalah di mana pensuruhan jaya tinggi British akan dibantu oleh Residen General, di mana residen tersebut akan ditetapkan di setiap negeri-negeri yang terdapat dalam negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu di Perak, Selangor, Pahang dan juga negeri Sembilan. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu terdiri pada 5 buah negeri iaitu negeri Johor, Terengganu, Kedah, Perlis dan juga Kelantan. Negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini kekal sebagai negeri yang merdeka secara nominal berbanding dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, di mana mereka masih mengekalkan lebih banyak autonomi dan kuasa dalam hal ehwal dalaman, terutamanya yang melibatkan adat istiadat Melayu dan juga agama Islam. Namun, walau bagaimanapun, campur tangan British tetap berlaku di negeri-negeri ini. Sebab tujuan penubuhan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu adalah bagi menjaga autonomi negeri-negeri ini. Hal ini adalah bagi mengekalkan kedaulatan dan juga autonomi bagi mengelakkan pengaruh secara langsung daripada kuasa penjajahan British di negeri-negeri tersebut. Kedua adalah bagi mengurangkan ketegangan dengan kuasa luar. Di sini, bagi mengelakkan ketegangan dengan kuasa penjajah terutamanya British dan juga Siam, mereka telah membina
telah membina kestabilan politik dengan tidak mencampur tangan dalam urusan di negeri-negeri Melayu bersekutu. Ketiga adalah bagi mengawalkan imigrasi dan juga kepelbagaian etnik. Hal ini membolehkan British untuk membawa masuk tenaga buruh daripada negara China dan juga India di ladang getah dan sektor ekonomi bagi memastikan keamanan dan kestabilan sosial melalui sistem pentadbiran yang lebih tersusun. Seterusnya adalah persiapan kepada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Penubuhan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu ini adalah menjadi langkah awal ke arah penyatuan politik yang lebih besar di Tanah Melayu yang akan disatukan dengan semua negeri dengan lebih terpusat hasil daripada usaha oleh pihak British untuk menyatukan seluruh negeri di semenanjung Tanah Melayu di bawah satu pentadbiran yang lebih 1997, British telah mengadakan perjanjian sulit dengan Kerajaan Siam bagi menghalangkan mereka menyerahkan kawasan di selatan Siam kepada kuasa-kuasa barat. British mula menaruh minat terhadap kepentingan strategik dan mahu meluaskan lagi pengaruh mereka ke negeri-negeri di bahagian utara di Tanah Melayu bagi menjaminkan kestabilan di samping mengurangkan pengaruh Siam di rantau ini. Siam yang turut menghadapi tekanan daripada kuasa penjajah barat terutama British dan Perancis juga bersedia untuk melepaskan konflik dengan British dan memastikan kedaulatannya terjamin dan secara langsung melepaskan tuntutan ke atas negeri-negeri Melayu sebagai pertukaran untuk pengiktirafan dan juga sokongan daripada pihak British terhadap kedaulatan Siam di kawasan lain. Seterusnya, Perjanjian Bangkok 1909 adalah merupakan perjanjian penting yang telah ditandangi oleh British dan juga Siam iaitu Thailand pada 10 Mac 1909 di Bangkok. Perjanjian ini telah membawa kesan yang besar terhadap tanah Melayu, terutamanya di negeri-negeri di bahagian utara seperti Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu yang masih berada di bawah pengaruh Siam sebelum perjanjian tersebut. Selepas perjanjian ini, negeri Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis tidak berada di bawah negeri-negeri Melayu Bersatu. Malahan penasihat British telah dilantikkan di setiap negeri untuk mengawasi hal-hal pentadbiran. Kuasa Sultan juga terbatas kepada urusan adat istiadat dan agama, tetapi dasar utama negeri masih ditentukan oleh pihak British. Mereka telah memperkenalkan sistem pentadbiran dan undang-undang British dalam bidang ekonomi dan perundangan. Juga mula diperkenalkan bagi mengurus tanah hasil dan juga sumber ekonomi lain seperti pertanian dan pelanangan. Kesan yang kedua adalah perubahan sosial dan juga imigrasi di mana British telah membawa masuk pekerja daripada China dan India untuk bekerja di ladang dan sektor ekonomi. Hal ini telah membawa kepada peningkatan kepelbagaian etnik. Di samping telah menyebabkan perkembangan ekonomi dan juga pentadbiran British serta mewujudkan sebuah kelas sosial yang baru iaitu terdiri pada pengawal kolonial dan juga golongan etnik Melayu yang terdidik. Tambahan lagi, pendidikan barat juga mula diperkenalkan dan sekolah-sekolah Melayu serta sekolah vernacular Cina dan Tamil turut dibangunkan bagi masyarakat. Seterusnya, saya akan mempersembahkan Haji Abdul Rahman Limbong. Nama penuh Haji Abdul Rahman Limbong ialah Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid bin Haji Abdul Qadir. Beliau dilahirkan pada tahun 1258 Hijrah dan meninggal dunia di Mekah pada 1347 Hijrah. Sejak kecil lagi ni, Abdul Rahman Limbong dah dapat pendidikan asas tentang ilmu-ilmu Islam daripada gurunya iaitu Haji Tun Muhammad iaitu bapa saudaranya sendiri. Jadi apabila beliau pulang ke Terengganu, beliau sudah dapat pendidikan daripada Haji Yaakob dan Haji Musa yang menetap di Paya Bunga. Abdul Rahman Limbong ni juga aktif dalam mengajar masyarakat di Hulu Terengganu terutamanya di Limbong Kemaman. Jadi kitab-kitab yang telah diajarkan oleh Haji Abdul Rahman Limbong ni meliputi beberapa disiplin ilmu, antaranya ialah Kitab Al-Ajrumiyah, Kitab Muttamiman dan Tashil Nail Al-Amani. Okey, jadi kita ke penentangan Haji Abdul Rahman Limbong. Jadi sewaktu pihak Inggeris ni masih lagi jadi penjajah dekat Terengganu, H.W. Thompson dan J.L. Humphreys, dan mereka telah buat laporan dengan memburuk-burukkan Haji Abdul Rahman Limbong ni sampaikan keadaan jadi tegang dan huru-hara. Jadi laporan ni menyebabkan Haji Abdul Rahman Limbong ditangkap dan kena buang dekat negeri Singapura dan dibuang lagi ke negeri Mekah pada tahun 1928. Jadi, pada tahun 1920-an ni, pihak Inggeris ni dah mulalah campur tangan untuk takbir tanah di Kuala Telemong hingga Ulu Telemong. Jadi, secara logik pihak Inggeris ni
tak ada hak sama sekali dalam urusan pengutipan cukai. Jadi negeri Terengganu ni mempunyai kerajaan sendiri, sedangkan mereka British hanyalah bangsa pendatang sahaja. Jadi Haji Abdul Rahman Limbung ni beliau tegaskanlah yang tanah yang mereka miliki ni merupakan tanah pusaka mereka dan peninggalan orang-orang tua mereka yang datang dari Johor. Jadi penghargaan ni perlulah kena beri dekat ulama seperti Haji Abdul Rahman Limbung yang mana beliau telah membuka mata bangsa Melayu untuk kenal dengan lebih mendalam tentang ajaran Islam dan sekaligus mempunyai harga diri agar tak ditipu oleh penjajah seperti British. Okey, jadi kita pergi ke faktor-faktor penentangan Haji Abdul Rahman Limbung. Yang pertama ialah ketidakpuasan hati Engku Jeram. Di mana Engku Besar Jeram, beliau merasakan tak puas hati dengan penentangan Haji Abdul Rahman Limbung disebabkan mereka mempunyai pandangan yang berbeza tentang cara untuk menghadapi pengaruh British kat Kelantan. Jadi sikap Engku Jeram ni lebih bersifat kompromi dan cuba untuk kekalkan hubungan baik dengan pihak kolonial. Manakala Haji Abdul Rahman Limbung ni dia cuba untuk ambil pendekatan yang lebih tegas dengan cara galakkan rakyat untuk membuka tanah tanpa izin kerajaan dan menolak peraturan baru yang dianggap menindas. Jadi Haji Abdul Rahman Limbung ni beliau menentang peraturan tanah British di mana British memperkenalkan cukai dan sekatan terhadap pembukaan hutan yang bagi Haji Abdul Rahman Limbung ni melanggar hak adat masyarakat tempatan. Jadi Engku Besar Jeram ni mungkin menganggap penentangan ini mempunyai risiko yang tinggi dan mungkin menyebabkan ketegangan antara golongan elit serta boleh merosakkan kedudukan mereka dekat bawah pentadbiran British ni. Jadi kalau kita boleh lihat, perbezaan ini mencerminkan dilema yang dihadapi oleh ramai pembesar tempatan ketika penjajahan British, di mana terdapat sebahagian golongan elit yang menyokong penentangan terbuka atau menerima peraturan kolonial ni dengan harapan mereka dapat mengekalkan sedikit kuasa dan kestabilan sosial. Okey. Seterusnya ialah faktor ekonomi, di mana dasar ekonomi yang telah diperkenalkan oleh British, terutamanya pengenalan cukai tanah dan hasil telah beri kesan yang mendalam kepada kehidupan rakyat Terengganu, terutamanya petani. Jadi, British ni telah memperkenalkan sistem pajakan dan pemilikan tanah yang membebankan rakyat, khususnya golongan petani yang bergantung kepada tanah untuk kehidupan mereka. Haji Abdul Rahman Limbung ni, beliau lihat dasar ni sebagai satu bentuk penindasan yang merampas hak rakyat untuk mengusahakan tanah tanpa dikenakan cukai yang tinggi. Penentangan beliau ni sebenarnya mendapat sokongan yang kuat daripada golongan petani yang di mana golongan petani ni mereka berasa tertekan dengan dasar cukai yang telah dilaksanakan oleh British. Jadi British ni dia bukan je nak kutip cukai, tapi mereka juga mula rampas tanah-tanah milik penduduk yang gagal membayar cukai. Jadi hal ini menyebabkan mencetuskan kemarahan dan kebangkitan rakyat di mana Haji Abdul Rahman Limbung menjadi pemimpin yang menyalurkan suara mereka. Okey, seterusnya ialah faktor sosial. Jadi Haji Abdul Rahman Limbung ni juga beliau menentang usaha British untuk ubah struktur sosial tradisional di Terengganu. Okey, jadi sebelum kedatangan British ni, masyarakat Terengganu hidup dalam sistem sosial yang berasaskan adat dan syariah. Campur tangan British dalam urusan pentadbiran dan undang-undang tempatan dilihat sebagai usaha untuk menggantikan sistem tradisional dengan sistem kolonial yang lebih berorientasikan barat. Jadi, beliau sebenarnya menentang segala bentuk usaha untuk melemahkan kedudukan ulama dalam masyarakat. Kerana ulama ni bukan sahaja sebagai pemimpin rohani, tetapi juga sebagai penasihat utama dalam pentadbiran. British ni cuba nak kurangkan pengaruh ulama dengan memperkenalkan pegawai-pegawai tempatan yang lebih patuh kepada dasar kolonial. Okey, seterusnya ialah penentangan terhadap pengenalan hukum British. Jadi salah satu
satu punca utama penentangan ialah pengenalan undang-undang British yang dilihat canggah dengan hukum syariah. Jadi Haji Abdul Rahman Limbong ni beliau percaya bahawa hukum syariah ni adalah satu-satu undang yang sah di sisi agama Islam dan sebarang usaha yang memperkenalkan undang-undang lain adalah haram. Jadi oleh itu beliau berpendirian bahawa beliau menolak dengan sekeras-kerasnya tentang sebarang bentuk undang-undang kolonial yang tidak berpaksikan Islam. Okey, jadi seterusnya kita ke faktor penentangan Haji Abdul Rahman Limbong terhadap British. Yang pertama ialah kebangkitan rakyat pada tahun 1928. Peristiwa yang paling besar dalam penentangan Haji Abdul Rahman Limbong berlaku pada tahun 1928, di mana British semakin tegas dan menguatkuasakan undang-undang tanah dan memaksa penduduk tempatan untuk mematuhi peraturan mereka. Hal ini membawa kepada satu pemberontakan besar-besaran di Kuala Telemu di mana ramai petani bawah pimpinan Haji Abdul Rahman Limbong menentang British secara terbuka. Jadi mereka bertindak dengan membajak tanah secara beramai-ramai tanpa hiraukan sebarang peraturan British. Jadi kebangkitan pada tahun 21 Mei 1928 ini mencapai kemuncak apabila kumpulan petani dan pengikut Haji Abdul Rahman Limbong melancarkan serangan terhadap balai polis dan penjabat pentadbiran di Kuala Berang, di mana mereka menyerbu bangunan pentadbiran sebagai tanda protes terhadap pelaksanaan undang-undang tanah dan penguatkuasaan cukai yang dianggap menindas. Jadi penentangan ni ambil bentuk sebagai pemberontakan terbuka dengan rakyat, di mana rakyat menyerang simbol-simbol kuasa British seperti balai polis. Namun bukan hanya bertujuan untuk merosakkan harta benda, tapi juga ianya merupakan satu manifestasi kemarahan rakyat terhadap campur tangan asing dalam urusan ekonomi dan sosial masyarakat tempatan. Jadi faktor penyumbang kebangkitan ni sebagai kepimpinan ulama. Okey, jadi sebagai seorang ulama, Haji Abdul Rahman Limbong ni bukan sahaja dihormati kerana ilmu agama, tapi juga beliau berani dalam menentang British. Beliau juga memanfaatkan pengaruh agama untuk menggerakkan sokongan rakyat dengan hujah bahawa undang-undang British ini bertentangan dengan agama Islam. Yang kedua ialah pemberontakan Batu Rakit. Pada tahun 1925, penentangan terus memuncak apabila masyarakat di Batu Rakit turut bangkit melawan dasar-dasar British. Jadi dalam peristiwa ni, penduduk tempatan yang telah dipimpin oleh Haji Abdul Rahman turut Limbong terus membantah sistem cukai tanah. Mereka juga percaya bahawa penindasan ekonomi yang telah dilakukan oleh British adalah salah satu ketidakadilan yang mesti dilawan. Jadi peristiwa ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Haji Abdul Rahman Limbong bukan hanya terbatas dekat satu kawasan je, tapi meluas ke seluruh Terengganu. Jadi penduduk Kuala Berang dan kawasan sekitarnya mereka melancarkan tindakan berani dengan ambil alih pejabat kerajaan dan musnahkan balai polis tempatan. British yang terdesak terpaksa berundur ke Kuala Terengganu untuk mendapatkan bantuan. Jadi walau bagaimanapun, perlawanan ini berakhir tragis apabila pasukan polis tambahan dari negeri-negeri Melayu bersekutu terlibat dalam pertempuran di Padang Kacong di mana tembakan telah dilepaskan terhadap orang awam yang berhimpun. Jadi apabila pemberontakan ini terdapat beberapa pemimpin tempatan seperti Haji Zakaria dan Abu Bakar Cinting telah dipenjarakan, sementara Haji Abdul Rahman Limbong dibuang ke negeri Mekah. Jadi tindakan dibuang ke negeri Mekah ini bertujuan untuk mengelakkan beliau daripada terus menyemarakkan semangat penentangan di kalangan pengikutnya. Jadi pemberontakan ini juga menjadi simbol penting dalam perjuangan menentang penguasaan British dan penegakkan hak rakyat tempatan untuk mengusahakan tanah mereka sendiri secara bebas. Okey, jadi kita ke STEM dan dalam perjuangan Haji Abdul Rahman Limbong. Jadi STEM ni merangkumi sains, teknologi, engineering dan mathematics. Okey, Haji Abdul Rahman Limbong dan pengikutnya
menentang segala dasar cukai tanah yang telah dikenakan oleh British yang dilihat sebagai satu penindasan ekonomi terhadap masyarakat petani. Jadi isu tanah dan pertanian merupakan elemen yang penting dalam perjuangan ni yang mana boleh dikaitkan dengan elemen sains pertanian dan matematik dalam pengurusan sumber alam. Okay. Jadi kita pergi ke sains dahulu di mana masyarakat Melayu ketika itu mereka hanya bergantung kepada pengurusan tradisional sahaja tentang kesuburan tanah, cuaca dan ekosistem pertanian. Jadi hal ini melibatkan aspek sains dalam memahami tanah, tanaman dan proses pertanian. Jadi bagi matematik pula di mana dapat dilihat secara implisit dalam pengurusan hasil pertanian, pengiraan luas tanah dan pengeluaran tanaman. Jadi British telah memperkenalkan sistem pengukuran tanah dan pengiraan cukai yang mencabar konsep pengurusan tanah tradisional. Okey, seterusnya di mana Haji Abdul Rahman Limbong dan masyarakat setempat telah melihat tanah sebagai sumber alam yang harus digunakan secara optimum untuk kesejahteraan mereka. Jadi British pula telah memperkenalkan peraturan hutan simpan dan pengurusan tanah yang ketat yang mengubah cara masyarakat tempatan interaksi dengan alam sekitar mereka. Jadi di atas kita dapat melibatkan stem pengurusan ekosistem tanah dan pertanian yang lestari. Okey, jadi kita pergi ke tokoh perjuangan yang kedua iaitu Datuk Bahaman. Nama penuh Datuk Bahaman ialah Abdul Rahman bin Tunku Iman Noh. Datuk Bahaman ni merupakan orang besar yang menentang penjajah British di Semantan dan berasal dari Bangkinang, Kampar, Sumatera. Jadi Datuk Bahaman ni merupakan seorang yang pandai bersilat dan mempunyai ilmu yang kebal sehingga diberi gelaran Semantahan. Jadi Datuk Bahaman ni pernah menjadi anak angkat kepada Bendahara Ali. Jadi kita ke sejarah perjuangan Datuk Bahaman di mana ketika itu Datuk Bahaman telah diangkat sebagai salah seorang orang besar berlapan dan telah dianugerahkan dengan gelaran Datuk Setia Perkasa Pahlawan Semantan kerana beliau telah menunjukkan sikap serta kebolehannya sebagai panglima dalam perang saudara antara Sultan Ahmad dan adinda baginda iaitu Wan Mutahir serta telah memimpin pasukan Pahang untuk membantu Tengku Kudin dalam perang saudara di Kelang Selangor. Jadi ketegangan ini bermula pada bulan Disember pada tahun 1890 ketika E.A. Weiss hendak mendirikan sebuah balai polis di Lubuk Terua yang terletak di kawasan Datuk Bahaman tanpa ada sebarang perundingan dengannya. Jadi apabila Clifford ni iaitu pemangku Residen British Pahang telah mengetahui hal tersebut, beliau telah menasihatkan Sultan dan Baginda untuk kemudian telah menitahkan Datuk Bahaman supaya pergi ke Pekan agar perkara ini dapat disiasat. Jadi oleh sebab tu, Datuk Bahaman enggan ke Pekan. Jadi Sultan telah keluarkan surat perintah yang di mana Sultan melucutkan pangkat dan tarafnya sebagai orang kaya Semantan. Jadi tindakan tu menyakitkan hati Datuk Bahaman sampaikan beliau dan pengikut-pengikut beliau serang hendap terhadap CEM Diaborov di Sungai Semantan pada 15 Disember 1891 ketika beliau menyangka Desborov datang untuk menangkapnya. Okey. Dalam serangan tiba-tiba itu, pihak Desboros telah kalah dan mereka melarikan diri ke Bandar Temeloh. Jadi setelah mengetahui peristiwa di Semantan itu, pegawai-pegawai British Pahang telah menyediakan tentera untuk melawan pembangkang-pembangkang Melayu. Ekoran itu pada 21 Disember 1891, satu pasukan yang telah diketuai oleh Clifford dan Tengku Mahmud pergi ke kampung Kelubi yang merupakan kubu kedua pertahanan Datuk Bahaman. Jadi di sini berlaku sekali lagi pertempuran antara pihak British dengan Datuk Bahaman, tetapi pihak British sekali lagi ditewaskan. Okey, kita pergi ke kesan penentangan Datuk Bahaman. Yang pertama, peningkatan tindakan British untuk menjaga keselamatan. Jadi penentangan yang telah dilakukan oleh Datuk Bahaman juga memaksa British untuk tingkatkan kawalan keselamatan dan ketenteraan di negeri-negeri Melayu.
Okey, pada mulanya pihak British ni meremehkan kemampuan orang tempatan yang untuk mengatur pemberontakan besar-besaran. Tapi akhirnya British ni dia sedar bahawa betapa seriusnya ancaman tersebut. Jadi selepas pelentangan ni, pihak British telah mengatur angkatan tentera dengan lebih cekap dan memperkenalkan undang-undang yang lebih ketat bagi mengekang sebarang bentuk pemberontakan pada masa hadapan. Jadi dengan adanya penubuhan pasukan keselamatan ni dapat menunjukkan bahawa betapa pentingnya penentangan Datuk Bahaman dalam menyedarkan British tentang bagaimana perlunya mereka untuk meningkatkan pengawasan mereka di tanah jajahan. Okey. Yang kedua adalah penindasan dan penghijrahan pejuang Melayu. Penentangan ini banyak menyaksikan pejuang-pejuang Melayu ditangkap, dibunuh dan atau terpaksa melarikan diri daripada tindakan balas British. Dan Datuk Bahaman sendiri juga terpaksa melarikan diri ke Kelantan dan kemudian ke Siam atau Thailand untuk elakkan diri daripada ditangkap oleh pihak British. Ramai pengikut Datuk Bahaman ni termasuk pahlawan-pahlawan tempatan seperti Tok Gajah dan Mat Kilau turut terpaksa berundur ke kawasan-kawasan yang lebih terpencil atau keluar dari Pahang. Hal ini menyebabkan ramai pejuang Melayu kehilangan tempat tinggal dan menghadapi banyak kesulitan hidup akibat daripada tekanan British ni. Okay. Yang terakhir ialah kebangkitan semangat nasionalisme. Jadi penentangan Datuk Bahaman ni walaupun akhirnya gagal tapi telah menyemarakkan semangat nasionalisme di kalangan penduduk tempatan. Jadi kalau kita dapat lihat keberanian dan keazaman Datuk Bahaman ni dalam menentang kuasa penjajah telah memberikan banyak inspirasi kepada generasi berikutnya untuk menentang penjajahan British. Jadi semangat perjuangan beliau ni telah menjadi simbol kepada kebangkitan nasionalisme Melayu yang mana semakin berkembang sehingga menjelang awal abad ke-20. Jadi hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas apabila semangat yang sama terus diwarisi dalam gerakan-gerakan menuntut kemerdekaan yang lebih tersusun pada pertengahan abad ke-20. Okey, jadi kita ke faktor-faktor penentangan Datuk Bahaman, iaitu yang pertama ialah hilang hak mengutip cukai. Jadi Datuk Bahaman ni telah menentang tindakan British yang melantik E.A. Wise sebagai pegawai magistrat dan pemungut hasil di daerah Temeloh. Jadi akibat dari penentangan ni, beliau dilarang mengutip cukai di daerah kekuasaannya. Okey. Jadi sebelum British ni dicampur tangan, Datuk Bahaman dan pembesaran tempatan telah berhak untuk kutip cukai daripada penduduk sebagai sebahagian daripada sistem feudal. Jadi hasil cukai ni menjadi sumber ekonomi penting bagi pembesar dan kawasan yang mereka tadbir. Namun selepas British telah memperkenalkan sistem residen di Pahang, kuasa untuk mengutip cukai telah diserahkan sepenuhnya kepada pentadbiran kolonial. Jadi hal ini menyebabkan kerugian yang besar kepada pembesar seperti Datuk Bahaman yang telah kehilangan sumber pendapatan dan kuasa autonomi. Okay, jadi sebagai contoh, pengenalan undang-undang dan pentadbiran British telah mengalihkan hasil kutipan cukai ke tangan pihak penjajah sekaligus telah menafikan hak ekonomi yang dimiliki oleh pembesar tempatan. Jadi hal ini menimbulkan ketidakpuasan hati kerana dianggap sebagai cubaan untuk mencabul hak kedaulatan mereka. Okay. Jadi yang kedua ialah pembinaan balai polis. Okay. E.A. Wise telah bertindak untuk mendirikan balai polis di Lubuk Terua tanpa berunding terlebih dahulu dengan Datuk Bahaman. Jadi hal ini telah mengakibatkan konflik antara Datuk Bahaman dengan British telah menjadi serius kerana Datuk Bahaman menganggap tindakan British ni sebagai menceroboh kawasan serta mengancam kedudukannya. Jadi kalau kita tengok, British telah mendirikan balai polis di kawasan Semantan untuk kukuhkan pengaruh mereka dan memastikan bahawa undang-undang kolonial telah dikuatkuasakan. Jadi dengan adanya kehadiran pasukan polis kolonial ni telah membawa maksud bahawa kuasa pembesar tempatan seperti Datuk Bahaman telah dicabar. Jadi hal ini menyebabkan ketegangan kerana polis British akan mengawal urusan cukai, peraturan tanah dan keselamatan yang sepatutnya berada di bawah kawalan pembesar tempatan.
Jadi dengan adanya pembinaan Balai Polis ni menandakan bahawa Datuk Bahaman ni tak mempunyai kuasa mutlak dalam menjaga ketenteraman kawasan. Jadi peranan polis ni sebenarnya banyak memberi gambaran bahawa kerajaan British langsung tak percaya bahawa pentadbiran pembesar dan cuba untuk menggantikan kuasa tradisional dengan pentadbiran moden mereka. Okay. Jadi pelucutan yang terakhir ialah pelucutan gelaran. Jadi Hak Clifford telah menganggap Datuk Bahaman sebagai penderhaka kerana enggan untuk mematuhi arahan pihak British. Okay. Jadi pihak British telah paksa Sultan Ahmad yang merupakan Sultan Negeri Pahang ketika itu untuk lucutkan gelaran Datuk Seri Perkasa Pahlawan semantan yang telah diberikan kepada beliau. Jadi tindakan ini telah memalukannya dan beliau bersumpah akan menghalau British keluar dari negeri Pahang. Okey. Jadi dalam sistem politik tradisional Melayu ni, gelaran pembesar seperti orang kaya setia perkasa semantan bukan hanya formaliti tapi juga merupakan satu lambang kuasa yang memberikan seseorang tanggungjawab untuk mentadbir daerah tertentu. Jadi apabila gelaran ini telah dilucutkan, ia dilihat sebagai satu penghinaan langsung terhadap maruah peribadi dan kedudukan Datuk Bahaman. Jadi British ni tidak hanya mencabut gelarannya, tapi juga menafikan hak beliau untuk mentadbir daerah semantan sekaligus menyebabkan rasa tak puas hati yang sangat mendalam. Jadi bagi Datuk Bahaman dan pembesar lain, tindakan ini sebenarnya merosakkan reputasi mereka di mata masyarakat kerana status pembesar bukan sekadar jawatan tetapi juga sebagai bentuk pengiktirafan tradisi dan adat tempatan. Okey. Dan yang terakhir ialah STEM dalam perjuangan Datuk Bahaman, iaitu STEM ialah Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics. Okay, jadi yang pertama kita lihat kepada sains di mana Datuk Bahaman dan pengikutnya bijak menggunakan ilmu pengetahuan tentang sains alam sekitar untuk mengatasi pihak penjajah. Jadi mereka cuba untuk memahami bagaimana alam semula jadi ini seperti cuaca dan bentuk muka bumi yang dapat memberikan kelebihan dalam peperangan. Okey, jadi sebagai contohnya, dalam serangan gerila di kawasan hutan dan sungai, Datuk Bahaman telah mengeksploitasi faktor seperti musim hujan dan banjir untuk menghalang gerakan pasukan British. Jadi laluan darat yang licin dan berlumpur menyukarkan pergerakan musuh yang tak biasa dengan keadaan hutan. Okay, jadi seterusnya kita pergi ke 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 kejuruteraan. Okey, jadi Datuk Bahaman juga menggunakan unsur kejuruteraan dalam strategi pertahanan di mana pembinaan kubu dan penggunaan infrastruktur asas dapat membantu mereka melindungi kawasan strategi. Okey, sebagai contohnya di mana pembinaan kubu-kubu kecil di kawasan hutan dan kampung yang mana sukar untuk ditembusi oleh musuh. Jadi struktur pertahanan ini biasanya dibina daripada batang kayu dan tanah liat yang mampu menyerap hentakan peluru dan menyamarkan kehadiran pasukan mereka. Okay. Kita pergi ke unsur matematik di mana unsur matematik juga dapat dilihat dalam perancangan strategi dan pengiraan sumber. Okay, jadi Datuk Bahaman dan pengikutnya perlu mengatur bilangan pejuang, senjata dan bekalan makanan yang mencukupi untuk pastikan bahawa mereka dapat bertahan dalam peperangan jangka panjang. Jadi sebagai contohnya lah, mereka perlu kira masa serangan dengan tepat seperti memilih waktu malam atau subuh di mana ketika itu musuh sedang lengah atau kurang berjaga-jaga. Jadi hal ini dapat memerlukan kecekapan dalam menyusun jadual serangan dan gerakan musuh. Okey. Yang terakhir ialah kita lihat kepada teknologi. Okey. Walaupun teknologi moden seperti senjata api telah dimonopoli oleh penjajah, Datuk Bahaman dan pasukannya menggunakan teknologi tradisional yang relevan dengan situasi mereka, di mana mereka juga menggabungkan alatan tradisional dengan strategi peperangan. Okay, sebagai contoh di mana Datuk Bahaman dan pengikutnya menggunakan senjata tradisional seperti keris, tombak dan sumpit beracun. Jadi senjata ini sebenarnya direka khas untuk pertarungan jarak dekat dan serangan hendap yang sesuai dengan teknik gerila di hutan. Jadi sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai Dor Said. Seperti yang kita sedia maklum, Dor Said atau nama sebenarnya Datuk Naning Abdul Said dilahirkan pada tahun 1773 dan telah meninggal dunia pada tahun 1843 ketika berusia 79 tahun. Beliau merupakan keturunan suku Semelenggang dan Dor Said juga merupakan penghulu Naning yang ke-9 selepas menggantikan penghulu Anjak pada tahun 1799 ketika
ketika beliau berusia 26 tahun. Nur Said merupakan pemerintah Naning yang ke-9 yang telah menentang pengenaan cukai ke atas daerahnya oleh pihak British. Jadi terdapat 3 faktor penentangan Nur Said di Naning. Yang pertama, untuk mempertahankan kemerdekaan Naning. Jadi pada tahun 1824, British dan Belanda telah menandatangani perjanjian Inggeris-Belanda. Jadi dalam perjanjian tersebut, Melaka telah diserahkan kepada British. Jadi British telah mendakwa bahawa Naning merupakan sebahagian daripada Melaka. Jadi disebabkan itu, British ni menyuruh Naning untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Melaka. Jadi Nur Said dan rakyatnya, Naning tidak dapat menerima dakwaan yang telah dilakukan oleh pihak British. Yang kedua, Nur Said telah menentang pembayaran cukai yang dikenakan. Jadi melalui Undang-Undang 1830, British telah memaksa Naning membayar cukai 1/10 daripada hasil keluaran pertaniannya. Jadi apa-apa yang berkaitan dengan hasil pengeluaran pertanian perlulah dibayar cukai kepada pihak British sebanyak 1/10. Jadi seterusnya, arahan dikeluarkan setelah British mendapati hasil daerah Naning berjumlah $4,500 sebulan. Jadi penghulu Nur Said ni engganlah membayar cukai kerana beliau menganggap Naning ni merupakan sebuah negara yang berdaulat. Yang ketiga, yang terakhir, menentang pelaksanaan undang-undang British. Jadi British telah memperkenalkan peraturan penghulu yang mengungkap pengaruh dan kuasa Nur Said. Jadi apabila ada undang-undang British ni, pengaruh dan kuasa Nur Said ni menjadi terbatas dan menjadi tersekatlah. Jadi peraturan ini melarang penghulu membicarakan kes jenayah. Jadi apa-apa saja kes yang berkaitan dengan jenayah, penghulu ni tidak mempunyai hak lah untuk membicarakan kes tersebut. Seterusnya pada tahun 1828, British memberikan amaran kepada Nur Said kerana menyelesaikan kes jenayah di Naning bersendirian. Jadi seterusnya, Nur Said ni dia telah diugut akan dilucutkan jawatan sekiranya tidak mematuhi arahan British. Jadi apa-apa saja berkaitan dengan pentadbiran ke apakah, terutamanya berkaitan dengan hal jenayah. Jadi Nur Said ni perlu berbincang dengan pihak British dulu dan mendapatkan kata putus daripada pihak British. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai peristiwa penentangan, iaitu peristiwa 15 Julai 1831. Jadi British ni telah mengisytiharkan Nur Said sebagai pendahaka disebabkan kerana Nur Said ni telah mengingkari arahan yang telah diberikan oleh pihak British. Jadi kapal Willy telah dihantar untuk mengetuai 150 orang sepoi untuk menyerang Naning. Namun begitu, Nur Said ni berjaya menewaskan British kerana beliau ni telah menggunakan taktik perang gerila. Jadi beliau telah mendapatkan bantuan daripada Seri Menanti, Sungai Ujong, Johor dan Muar. Beliau turut mendapatkan bantuan daripada Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau. Jadi bantuan tentera tersebut diketuai oleh menantunya iaitu Said Shaaban. Peristiwa penentangan yang seterusnya merupakan Perang Mac 1832. Jadi British telah berunding dengan Yang Tuan Muda Raja Ali dari Rembau dan beliau bersetuju untuk menghantar 600 orang hulu balang untuk membantu British. Jadi pasukan tentera British dipimpin oleh Kolonel Herbert berjaya menawan tabuh dan rumah-rumah penduduk Naning dibakar. Jadi akhirnya Nur Said berundur diri ke Seri Menanti dan menyerah diri kepada pihak British. Jadi peristiwa inilah pengakhiran kebangkitan Nur Said. Jadi kesan penentangan daripada peristiwa tersebut, British telah berjaya menyatukan Naning dengan Melaka. Seterusnya, Nur Said telah diberikan pencen dan rumah di Melaka. Yang ketiga, British pula telah rugi sebanyak £100,000 dan ini telah menyebabkan ekonomi British sedikit merosot. Walau bagaimanapun, orang Naning gagal dalam perang tetapi berjaya menghidupkan semangat pejuang di dalam kalangan bangsa Melayu. Jadi daripada peristiwa ni, bangsa Melayu ni lebih mempunyai semangat nasionalisme dalam diri mereka lah kerana mereka bersatu dan saling bekerjasama antara satu sama lain untuk menentang British.
Selain itu, terdapat juga unsur STEM dalam perjuangan Nur Said. Yang pertama, kita boleh lihat unsur tersebut dari segi sains. Jadi, Nur Said telah menggunakan strategi peperangan gerila dalam melawan British. Walau bagaimanapun, pada masa itu tidak ada sains militer yang formal seperti sekarang. Penggunaan strategi berkesan menunjuk adanya pemahaman lokal tentang ilmu alam dan geografi. Pengetahuan ini mirip dengan aplikasi sains dalam memahami alam sekitar seperti penggunaan bukit-bukit, sungai, hutan untuk menyerang dan melindungi pasukan. Jadi dengan penggunaan alam sekitar ni, pihak penyerang tidak dapat mengetahuilah jejak langkah Dosaid dan pengikutnya. Yang seterusnya, unsur STEM dari segi matematik. Matematik mungkin tidak terlihat secara langsung, tetapi setiap peperangan memerlukan perancangan dan logistik, termasuk pengurusan bekalan makanan, senjata dan strategi pertempuran. Jadi perhitungan tentang bilangan tentera, jumlah senjata, waktu perjalanan serta kedudukan strategik adalah aspek yang memerlukan aplikasi matematik sederhana untuk memastikan pasukan berada dalam posisi terbaik saat bertempur. Jadi matematik ni juga penting lah, sebab kalau unsur matematik ni tak ada dalam perjuangan dosa ini, mustahil lah perjuangan ni boleh berjaya. Maksudnya semua aspek melibatkan matematik seperti pengiraan senjata, pengiraan bekalan makanan, itu merupakan salah satu aspek yang penting lah untuk menjayakan suatu misi peperangan. Di samping itu, STEM dari aspek kejuruteraan, Nur Said juga menggunakan kejuruteraan pertahanan dengan membangunkan benteng atau kubu yang terletak di lokasi strategik. Jadi, penggunaan kawasan berbukit sebagai benteng pertahanan merupakan contoh bagaimana kejuruteraan primitif dapat memainkan peranan dalam strategi peperangan. Yang terakhir, STEM iaitu teknologi yang digunakan oleh Dosaid dan para pengikutnya dalam perlawanan mereka melibatkan senjata-senjata tradisional seperti lembing, tombak, pedang serta senjata api yang lebih sederhana. Meskipun tidak setaraf dengan teknologi senjata British, mereka tetap memanfaatkan apa yang tersedia. Pemahaman terhadap pembuatan senjata dan alat-alat ini memerlukan aspek teknikal dan pengetahuan tempatan dalam bidang pembuatan peralatan tempur yang dapat dianggap sebagai asas kejuruteraan sederhana. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai biodata Datuk Maharaja Lela. Jadi Datuk Maharaja Lela adalah orang besar Balapan Perak yang merupakan pejuang bangsa Melayu ketika itu yang bertanggungjawab kepada sumpah dan janjinya. Nama sebenar Datuk Maharaja Lela ialah Pandak Lan. Beliau merupakan keturunan Dain Serili, anak Raja Bugis. Beliau turut berasal dari daerah Luwuk, Sulawesi. Jadi Datuk Maharaja Lela ni telah meninggal dunia pada 20 Januari 1877 di Taiping. Jadi punca kematian Datuk Maharaja Lela ni ialah disebabkan oleh dihukum gantung sampai mati. Jadi bapa kepada Datuk Maharaja Lela merupakan Tok Maklud bin Maharaja Lela Nakhoda Zainal. Berikut merupakan latar belakang Datuk Maharaja Lela. Datuk Maharaja Lela ialah orang besar Balapan Perak dan berhulu di Pasir Salak. Pada November 1874, Perak telah menerima residen British iaitu J.W.W. Bush hasil daripada perjanjian Pangkor. Jadi daripada pelantikan itu menimbulkan konflik antara Bush, Sultan dan pembesar Perak yang mencetuskan kebangkitan di Pasir Salak. Seterusnya, terdapat 3 faktor penentangan Datuk Maharaja Lela. Yang pertama, mengambil hak cukai. Yang kedua, memperkenalkan cukai baru. Yang ketiga, mencabul adat resam. Jadi yang pertama, mengambil hak cukai. Pada 24 Julai 1875, Bush memaksa Sultan Abdullah menandatangani pengisytiharan yang membolehkan British mengambil hak memungut cukai serta mengugut Sultan Abdullah akan diturunkan takhta jika enggan menandatangani pengisytiharan. Jadi Datuk Maharaja Lela bangkit menentang British kerana residen British telah mengambil hak Datuk Maharaja Lela untuk mengutip cukai di daerah kawasannya sendiri. Yang seterusnya, memperkenalkan cukai baru.
Jadi pihak British ni telah mengambil alih seperti cukai padi, cukai perahu, senjata dan kuasa sultan dan pengambilan bayaran permit untuk membalak. Jadi setiap isi hak mengutik cukai dan residen hendaklah dikongsikan bersama. Seterusnya, mencabul adat resam. Bush dibenci oleh Sultan dan pembesar-pembesar Perak apabila beliau mengharamkan amalan perhambaan yang menjadi adat resam Melayu, bersengaja menimbulkan permusuhan apabila menyimpan hamba-hamba perempuan di rumahnya. Maksudnya kalau adat resam orang Melayu ni, kita tak boleh ada hamba, tapi Bush ni telah melanggarlah adat resam tersebut dan ini telah menimbulkanlah permusuhan antara mereka. Jadi peristiwa penentangan ni bermula apabila Raja Abdullah, Raja Ismail dan Datuk Maharaja Lela telah bermusyarat di Durian Sebatang. Mereka telah mengambil keputusan untuk membunuh Bush. Jadi Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya Datuk Sagor, Pandak Induk dan Sepuntum menawarkan diri untuk membunuhnya dan mereka berazam untuk menghalau British keluar dari bumi Perak. Jadi, pada 2 November 1875, Bush dan rombongannya tiba di Pasir Salak untuk menyebarkan surat pengisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Jadi, Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya telah mengambil kesempatanlah untuk membunuh Bush. Jadi, pembunuhan Bush ni telah menyebabkan British menyerang Pasir Salak. Seterusnya, Datuk Maharaja Lela dan Datuk Sagor memimpin perjuangan mempertahankan Pasir Salak. Pasukan British telah dikalahkan dan Kapten Innes terkorban. Pertempuran ini dikenalikan sebagai Perang Perak dan berlaku hampir setengah tahun. Pada 7 November 1875, pertempuran berlaku di Bandar Tua, iaitu penjuang Perak akhirnya dikalahkan setelah British dibantu oleh tentera dari India dan Hong Kong. Jadi kesan penentangan ialah pada tahun 1877, Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Pandak Induk dan Sepuntum dihukum gantung sampai mati di Mantang, Perak. Jadi Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim pula dibuang negeri ke Pulau Silesis di Lautan Hindi. Manakala Raja Ismail dibuang negeri ke Johor. Jadi British ni tegas menghapuskan kebangkitan di Perak dengan menunjukkan keangkuhannya sebagai penjajah. Oleh itu, Datuk Maharaja Lela menjadi simbol kepahlawanan orang Melayu. Jadi, terdapat unsur STEM dalam perjuangan Datuk Maharaja Lela. Jadi, dari aspek yang pertama yang boleh kita lihat dari aspek sains. Datuk Maharaja Lela dan para pengikutnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang geografi dan alam sekitar di kawasan Perak. Pengetahuan mereka tentang sungai, hutan dan jalan-jalan strategik di sekitar kawasan menjadi aset penting dalam mengatur serangan ke atas Bush. Mereka menggunakan pengetahuan tempatan ini yang mirip dengan aplikasi sains alam untuk mengepung dan mengintai pergerakan pihak penjajah. Jadi, macam yang kita boleh nampak dalam perjuangan Datuk Maharaja Lela, dia tahu selok-belok hutan, dia tahu jalan-jalan singkat, jalan-jalan tikus untuk lari daripada pihak musuh. Yang seterusnya, dari aspek matematik pula, Maharaja Lela perlu merancang dengan teliti tentang bilangan tentera, masa serangan dan koordinasi untuk memastikan keberhasilan dalam perjuangan mereka. Walaupun tidak ada bukti langsung menggunakan penggunaan matematik seperti yang difahami dalam konteks moden, tetapi pengetahuan ini sangat intuitif diaplikasikan dalam perancangan strategik dan pengurusan sumber yang terhad. Selanjutnya, aspek STEM dari segi kejuruteraan pula, Datuk Maharaja Lela juga memanfaatkan kejuruteraan teknik dan strategi pertempurannya. Mereka menggunakan alam sekitar termasuk sungai-sungai seperti Sungai Perak untuk menyerang Bush. Jadi pengetahuan tentang laluan air dan lokasi-lokasi strategik memberi mereka kelebihan dalam merancang serangan ini. Ini menunjukkan adanya aplikasi prinsip kejuruteraan dalam mengelola
dan merancang serangan melalui persekitaran fizikal yang ada. Seterusnya yang terakhir dari aspek teknologi. Teknologi masa itu berfokus kepada penggunaan senjata-senjata tradisional seperti tombak, lembing, keris dan senjata api yang diperoleh melalui perdagangan. Walau bagaimanapun, teknologi senjata mereka lebih sederhana dibandingkan dengan senjata moden yang dimiliki oleh British. Jadi penggunaan senjata-senjata ini memerlukan pengetahuan teknikal tempatan. Jadi apa yang dapat kita simpulkan, penggunaan teknologi pada zaman tu uh, penggunaan teknologi pihak oleh Datuk Maharaja Lela ni sedikit ke belakang berbanding British. Sebab apa? Sebab British ni senjata-senjata yang dimiliki oleh mereka merupakan senjata yang moden. Manakala senjata yang dimiliki oleh Datuk Maharaja Lela merupakan senjata yang lama.